salatul janazah fardu kifayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Okey, sekarang ni masuk bab solat Jum'ah wal Jamaah. Solat Jumaat dan solat Jamaah. Ada beza solat Jumaat dengan solat Jamaah. Beza solat Jumaat dengan solat Jamaah apa dia? Solat Jamaah tu solat Jamaah lah. Semua solat Jamaah fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tu solat Jamaah kalau kita solat. Jumaat pula solat zuhur pada hari Jumaat. Ataupun khusus kita tak kata solat zuhur, kita kata solat Jumaat. Sebab dia ada kaifiat dia lain, jumlah rakaat dia lain, kewajipannya lain. Dinamakan solat Jumaat. Apa beza solat Jumaat dengan solat Jamaah? Apa beza? Syarat. Beza dari segi maksud. Bila orang sebut Jemaah, Jemaah tu umum. Semua solat yang disolatkan secara berjemaah, itu solat jemaah lah. Termasuk juga solat sunat yang dinamakan, yang disunatkan berjemaah. Solat tarawih, sunat jemaah. Solat sunat tu terbagi pada dua. Dari segi jemaah dengan tak jemaah ni, solat sunat, ada solat sunat yang disunatkan berjemaah. Ada solat sunat yang tak disunatkan berjemaah. Yang disunatkan berjemaah, contoh solat sunat tarawih, solat sunat hari raya. Solat sunat apa lagi yang sunat berjemaah? Solat sunat apa lagi yang sunat berjemaah? Gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Lagi? Solat sunat yang disunatkan berjemaah. Tarawih, hari raya, 2 hari raya, gerhana, 2 gerhana, jenazah. Jenazah tu bukan jemaah. Bukan sunat. Dia solat jenazah kita sebut solat fardu kifayah, pun disunatkan berjemaah juga. Solat sunat yang disunatkan berjemaah, solat tulislah. Solat tarawih, solat apa tadi? Hari raya, solat gerhana, kusufain disebut. Solat istisqa, solat minta hujan, disunatkan berjemaah. Solat istisqa. Ada lagi satu. Apa dia? Hajat, sunat jemaah. Solat sunat hajat. Hajat tak termasuk. Satu lagi yang sunat dituntut berjemaah, solat witir pada bulan Ramadan. Solat witir pada bulan lain yang seorang lah. Ni antaranya lah. Tak mungkin ada lagi yang terlepas pandang, tapi antara solat sunat yang disunatkan berjemaah. Maksudnya bila sebut jemaah, solat yang disembahyangkan secara berjemaah, ada imam, ada makmum, itu solat jemaah. Dia ada syurut, syarat sah jemaah. Termasuk solat jemaah ni adalah solat Jumaat. Faham tak? Jemaah tu umum, Jumaat tu khusus. Kita kata contohnya, apa beza pelajar tazkiyah dengan pelajar kalah yakin? Bezanya tazkiyah tu umum, yakin tu khusus. Pelajar tazkiyah tu semua sekali pelajar tazkiyah. Yakin tu pun pelajar tazkiyah juga. Tapi tak semua pelajar tazkiyah kelas yakin. Tapi kelas yakin tu adalah pelajar tazkiyah. Sama macam solat Jumaat dengan jemaah. Solat Jumaat tu umum, Jumaat tu khusus. Maksudnya tak semua solat jemaah itu adalah Jumaat, tapi solat Jumaat itu adalah apa? Jemaah. Macam tu. Faham? Solat Jumaat adalah salah satu daripada solat jemaah. Itu adalah perbezaan kalau orang tanya. Kalau orang tanya apa persamaan dia pula? Persamaan ni adalah solat Jumaat itu adalah kena buat jemaah.
mesti ada imam, mesti ada makmum. Bahkan wajib berjemaah solat Jumaat tu. Okey. Dia kata sini wal jum'atu fardu ainin. Jumaat itu adalah fardu ain ala kulli muslimin, ke atas setiap orang Islam. Zakarin, lelaki, hurrin, merdeka, hadirin, yang tidak musafir. Hadir itu maksudnya yang apa? Macam kita ni hadir. Kita ni ada dua, sama ada hadir atau musafir. Hadir ni terbahagi dua pula. Hadir ni terbahagi dua pula. Mustautin, apa dipanggil dalam bahasa Arab, mustautin. Mustautin dengan muqim. Tulis itu. Hadir, kalau ikut pembahagian status seseorang tu ada tiga lah. Mustautin, menetap satu tempat. Muqim dengan musafir. Status seseorang dari segi tempat tinggalnya, tulis status seseorang dari segi tempat tinggal. Sama ada dia tu yang pertama mustautin. Dalam bahasa Melayu orang panggil mastautin. Bahasa Arab dia mustautin. Mustautin maksudnya menetap, tak pindah. Tak berpindah randah. Bukan tak pindah langsung. Tamam. Mustautin. Yang kedua, muqim, bermukim. Bermukim tu maksudnya duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari ke atas atau 4 hari ke atas. Kata 4 hari ke atas lah, tulis. Duduk satu tempat 4 hari ke atas disebut mukim. Tamam. Kita ni apa? Mustautin ke mukim? Mukim. Yang ketiga, musafir. Musafir ni tinggal di satu tempat kurang daripada 4 hari. Pergi ke Johor 3 hari. Atau balik ke Melaka 2 hari. Pergi ke Kelantan 2 hari. Tu semua tu sepanjang hari tu adalah musafir. Dia tak wajib solat Jumaat. Dia ada syarat dia lah. Nak tahu wajib sepanjang Jumaat tu, kena belajar dulu. Faham? Jadi dalam tiga-tiga ni ada hadir, ada musafir. Musafir tu satu bahagian. Muqim dengan mustautin tu dalam bahagian hadir. Ni hadir ni yang disebut zakarin, hurrin, hadir ni. Hadir ni dia ada dua lah di situ. Maksud hadir di sini ialah sama ada dia mustautin ataupun dia bermuqim. Bila uzran syar'i, yang tidak ada keuzuran syar'i. Tidak ada keuzuran dari segi syarak. Kal marad, seperti sakit, wal matar, dan hujan. Okey, ni sepatutnya nak terjemah dulu baru nak terang. Okey, kita patah balik. Wal jumu'atu, dan Jumaat itu fardu ain, adalah fardu ain. Jumaat itu adalah fardu ain. Apa maksud Jumaat? Bukan dimasukkan sini hari Jumaat. Kalau disebut Jumaat, disebut Yaumul Jum'ah. Jumaat ini hari, memanglah hari Jumaat. Tapi kalau anda pasang maksud hari Jumaat itu adalah fardu ain, maksudnya macam mana hari Jumaat boleh jadi fardu ain pula? Maksudnya setiap orang mesti melalui Jumaat. Kalau dia tak lalu pada hari Jumaat tu, berdosa, macam tu. Bawah tu disebut Jumaat itu lughatan ismun liyaumil ma'ruf, adalah nama bagi hari yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui. Nah, hari Jumaat lah. Wa syara'an ismun lis-salati la tuqamu fi hadzal yaum, nama bagi solat yang didirikan pada hari tersebut. Solat zuhur tu, solat yang didirikan pada waktu zuhur di hari Jumaat dinamakan solat Jumaat. Tapi tak semua. Dia khusus, ada khusus dia tu. Maksudnya kalau perempuan sembahyang zuhur pada hari Jumaat, adakah nama Jumaat? Tak nama Jumaat. Solat yang didirikan, sebab tu dia tak sebut. Dia kata solat yang didirikan pada hari Jumaat, pada hari tersebut, pada hari Jumaat tu. Maksudnya tak disebut solat zuhur secara khusus. Sebab bukan zuhur sahaja, orang lain sembahyang zuhur ada yang tak ada Jumaat. Dia jadi zuhur. Tamam. Sembahyang Jumaat ni banyak panjang perbahasan dia, tetapi dalam kitab ni hanya disebutkan secara ringkas sahaja. Jadi dia kata solat Jumaat ni itu fardu ain. Yang dimasukkan wal jumaah tu adalah solat Jumaat, bukan hari Jumaat.
Solat Jumaat itu adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain? Apa maksud fardu ain? Al-wajib al-aini ma talaba syari' fi'luhu min kulli fardin min afradil mukallafin bih. Apa yang dituntut oleh syarak, oleh Allah, syari' itu Allah, dituntut oleh Allah untuk melakukannya daripada setiap individu, min kulli fardin. Fardin itu individu. Fardin itu maksudnya individu, setiap individu, setiap orang. Min afradil mukallafin bi, daripada setiap individu yang mukallaf. Mukallaf pernah sebut tak apa syarat mukallaf dalam kelas ni? Pernah sebut tak syarat mukallaf? Siapa dia mukallaf? Pernah tulis? Pernah? Okey, tulis. Syarat mukallaf, maksudnya bila orang tanya apa mukallaf, dia kata mukallaf tu orang baru masuk Islam. Itu muallaf. Beza mukallaf dengan muallaf. Mukallaf lain, muallaf tu lain. Muallaf ni dipanggil orang yang masih lembut hatinya dengan Islam. Lembut tu maksudnya lemah lagi. Dia punya baru masuk Islam, dia punya pegangan masih lemah, dipanggil muallaf. Kalau dah lama masuk Islam, orang tak panggil muallaf dah. Dah 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Lama lah masuk Islam, orang tak panggil muallaf. Saya muallaf. Muallaf bila masuk Islam? 20 tahun dah. Orang tak panggil muallaf dah. Muallaf ni orang baru masuk Islam. Kalau tak, nanti nak kata semua sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam tu muallaf lah. Yang baru masuk Islam tu muallaf lah. Tapi yang dah lama tu tak panggil muallaf dah. Tamam. Okey, syarat mukallaf. Syarat mukallaf ni maksudnya apa yang dimaksudkan dengan mukallaf tu? Mukallaf tu orang yang ada 4 syarat dinamakan mukallaf. Yang pertama, aqil, berakal. Dia berakal. Aqil maksudnya berakal. Tu tulislah kat mana-mana pun. Anta nak dobit ni maksud catat apa yang anda bagi. Sama ada tulis dalam kitab yang anda belajar ataupun dalam buku nota mana-mana. Tapi kalau tulis dalam buku nota jangan bagi hilang. Nanti nak baca balik nak murajaah tak jumpa. Kalau nak tulis contoh kat mukallaf tu, tulis nombor 1 kecil, lepas tu tulis kat tepi dah nombor 1 syarat mukallaf. Tak pun anda tengok dalam sini, dalam sebelah sini dah ada tempat untuk catat kan, bawah-bawah tu kan. Kalau nak tulis kat situ lah. Kalau anda dah guna bahasa Arab, tulislah sebelah-sebelah dia. Tak pun ambil kertas, tulis kat kertas tu contoh syarat mukallaf nombor 1, tepi kat kertas, letak kat sini. Kalau anda dulu anda stapler dekat muka surat tu. Jadi bila nak baca balik, kita ada catatan, oh ni catat kat sini. Anda nak mengajak balik pun boleh sebab catatan semua ada kat situ. Cumanya kelemahan kalau tulis dalam kitab yang kita belajar ni, kalau hilang kitab, hilang semua. Kalau buku catatan tu masih ada, tak boleh baca juga. Kalau tak tahu dia dobit kat mana kan. Yang penting catat dan simpan lah. Panggil ilmu fil kutub, la fis sudur. Ilmu fis sutur, ilmu dalam buku je, bukan dalam dada. Kalau dalam dada senang, di mana pun ada kan. Okey, mukallaf yang syarat pertama adalah aqil. Yang kedua baligh. Baligh ni cukup umur. Cukup umur. Cukup umur tu ikut dalam safinah tu lah. Cukup umur dengan akil tadi maksudnya apa? Akil berakal, dia bukan gila. Bukan gila. Kalau baligh maksudnya cukup umur, bukan kanak-kanak lah. Cukup umur ni ada tiga tanda kan, ikut dalam kitab safinah ni. Orang yang cukup umur 15 tahun, lelaki atau perempuan, ataupun lelaki dan perempuan yang umur 9 tahun keluar air mani, ataupun perempuan umur 9 tahun keluar darah haid. Itu dinamakan baligh, cukup umur. Maksudnya baligh ni dengan 3 cara. Sama ada dia pernah keluar air mani umur 9 tahun ke atas. Kalau 8 tahun tak dikira lah baligh. Perempuan yang keluar darah haid umur 9 tahun ke atas, ataupun yang tak pernah datang keluar air mani dan tak pernah keluar darah haid, dia cukup umur dia ataupun baligh dia dengan cukup umur 15 tahun. Itu baligh. Kata umur, saya tak balik lagi, umur berapa? 40. Kata kenapa 40? Kata Nabi solat umur 40. Apa kata Nabi solat umur 40?
Nabi dapat kewajipan solat pun umur dah dekat 50. Saya ikut Nabi. Ikut Nabi. Ikut Nabi kan jadi Nabi lah. Boleh nak ikut Nabi macam tu. Jangan samakan. Ada setengah orang macam tu, umur 40 saya tak solat lagi. Bukan mukallaf lagi kata. Macam mana bukan mukallaf? Baligh tu umur 9 tahun ke atas bagi yang keluar mani ataupun keluar darah haid, ataupun umur 15 tahun. Yang ketiga, syarat mukallaf, salamatul hawas. Salamatul hawas, sihat panca indera. Sihat deria. Panca indera tak faham kan? Dulu ada surat khabar nama dia panca indera. Sekarang lagi. Utusan hari Ahad. Dia ada sisipan kecil nama dia panca indera. Panca indera tu surat khabar artis. Semua artis yang tu. Panca indera ataupun deria. Sihat panca indera, sihat deria. Deria ni yang dimasukkan, deria ada 5 kan? Deria ada berapa? Tak tahu deria? Kan deria pun tak tahu apa dia. Tak tahu. Mata, hidung, telinga, lidah. Mulut tu kira lidah. Tangan. Kan? Ni panca indera. Yang sihat ni nak 2 je. Mata dengan telinga. Mulut tak kira. Sebab apa mata dengan telinga? Sebab anda pernah sebut kan, jalan untuk masuk ilmu adalah 2 cara sahaja. Sama ada mata atau telinga. Sama ada anda dengan melihat ataupun mendengar. Kalau anda buta, anda boleh dengar orang ajak semayang macam mana, puasa zakat tu macam mana, kan, haji macam mana, dengan cara dia mendengar walaupun dia tak pernah nampak. Ataupun kalau dia mata boleh melihat tapi telinga pekak, dia boleh melihat, dia boleh ajak dengan cara tengok. Cara nak sembahyang macam ni tunjuk kan. Walaupun dia tak pernah dengar bunyi, macam mana nak baca, macam mana, tapi dia boleh melihat. Mungkin cara dia dengan bahasa isyarat. Ada bahasa isyarat dia, dia panggil isyaratul akhras. Isyarat orang yang pekak tu ada. Selalunya orang pekak kan bisu. Betul tak? Kadang-kadang orang pekak ni dia memang bisu. Bukan dia bisu tak boleh bercakap. Sebab bisu dia tak reti nak bercakap. Dia tak pernah dengar bunyi. Macam mana dia nak bercakap? Anta boleh tahu nama anta bunyi macam mana tu pun sebab anta pernah mendengar orang sebut. Mungkin anta tahu tapi anta tak boleh nak bercakap. Kalau orang tu lahir daripada kecil pekak, dah dewasa baru boleh mendengar, tiba-tiba susah nak bercakap sebab dia tak biasa bercakap. Dia tak tahu bahasa Melayu tu macam mana, bahasa Inggeris macam mana, kan? Syukurlah Allah Ta'ala bagi telinga, Allah Ta'ala bagi mata. Yang dimasukkan selamat panca indera ataupun sihat deria ni, orang yang ada mata, maksudnya boleh mendengar, boleh melihat sejak kecil. Kalau daripada kecil lahir-lahir tak mendengar, tak melihat, dia tak mukallaf. Walaupun dia hidup dah sejak kecil sejak kecil. Bukan dah dewasa, bukan dah baligh baru pekak, baru bisu, baru buta sebab aksiden ke apa kan. Jadi kalau sejak kecil, sebab apa dia bukan mukallaf? Sebab apa orang yang baru lahir, orang yang sejak lahir buta dan pekak dikira bukan mukallaf? Sebab apa? Sebab apa Hafiz? Sebab apa? Sebab apa? Baiki. Sebab apa orang yang buta dan pekak sejak lahir tak dikira mukallaf? Dia mungkin berakal, dia mungkin dia akan cukup umur, tapi dia bukan mukallaf. Sebab apa? Apa maksud bukan mukallaf? Dia tak wajib semayang, dia tak wajib puasa. Seronok macam tu. Boleh lah pekak bisu, tapi sejak lahir lah. Sekarang tak boleh lah. Sekarang kalau tiba-tiba siapa-siapa aksiden, hilang mata, hilang telinga, maksudnya tak dengar, tak melihat, tetap dikira mukallaf. Sebab apa? Sebab macam mana anda nak ajak dia solat? Anda nak ajak dia solat macam mana? Cakap tak dengar. Tengok, tunjuk TV, tunjuk macam ni cara semayang, dia tak nampak. Macam mana anda nak ajak dia? Dia berada dalam keadaan dia tak dengar apa-apa dan dia tak melihat apa-apa. Kosong. Mungkin Allah Ta'ala bagi benda lain lah kat dia kan. Kita tak tahu. Keistimewaan orang yang kurang sesuatu, Allah akan bagi lebih benda lain. Kan? Jadi dia tak mukallaf.
Sebab dia pun tak tahu macam mana kita nak sampaikan kepada dia, hang wajib semayang. Engkau wajib semayang. Tak dengar. Tulis bagi dia baca. Apa? Tulis bagi dia, dia nampak, dia tak nampak. Tamam. Itu dia dinamakan bukan mukallaf. Syarat yang keempat adalah bulughud dakwah, sampai dakwah kepada dia, sampai dakwah Islam. Sampai dakwah Islam ni maksudnya orang yang berada di kawasan yang tak dengar langsung bahasa Islam, itu tak dinamakan mukallaf. Dia duduk di mana, kutub utara ke kutub selatan ke, tapi sampai kat Islam itu kan. Maksudnya di tempat yang tak pernah dengar langsung bahasa Islam, itu dia tak dinamakan mukallaf. Dia pun tak berdosa sembahyang sebab dia tak tahu langsung. Tak ada orang sampaikan. Macam negara kita ni makruf dah, orang tahu Islam tu pada, mungkin dia tak tahu sembahyang tu pada, tapi dikira mukallaf. Orang yang bukan Islam sekarang ni dinamakan mukallaf juga. Faham? Cuma dia bukan Islam. Dia sembahyang pun tak sah. Dia kena masuk Islam dulu. Okey, jadi maksudnya setiap orang mukallaf itu wajib sembahyang. Tak, bukan. Yang disebutkan fardu ain tu ialah kewajipan ke atas setiap individu. Setiap individu. Dia ada fardu ain, ada fardu kifayah. Al-wajib al-kifai, wajib kifai dia fardu kifayah lah. Fardu kifayah wa ma talaba husuluhu min ghairi nazarin ila man yaf'aluhu wa innama yutlabu min majmu'il mukallafin wa hukmu idza qama bil ba'du saqata al-haraj. Saqata al-haraj 'anil baqin, tu koma tu tak salah tu. Saqata al-haraj 'anil baqin. Ni ta'rif fardu kifayah. Maksudnya perkara yang dituntut buat benda tu, ma talaba husuluhu min ghairi nazar. Perkara sesuatu yang dituntut melakukannya tanpa melihat kepada siapa yang membuat. Kalau fardu ain setiap orang kena buat, tapi fardu kifayah ni dia secara berkumpulan. Maksudnya kewajipan untuk kumpulan tu. Kewajipan wajib, ada sebahagian ulama mengatakan solat jemaah itu fardu kifayah. Ada kata sunat muakkad. Kalau kata fardu kifayah maksudnya siapa yang dalam kampung tu, dalam qaryah tu, kalau tak ada langsung orang sembahyang jemaah di masjid, maka satu kampung tu akan berdosa. Wa innama yutlabu min majmu'il mukallaf, dia dituntut untuk kumpulan, sekumpulan orang mukallaf. Wa hukmuhu, hukumnya idza qama bihil ba'du, jika dibuat oleh sebahagian akan gugurlah dosa itu daripada yang lain. Macam sembahyang jenazah, ada orang meninggal, solat jenazah itu maksudnya hukumnya apa? Fardu kifayah. Orang lain, ada orang buat, kita tak payah. Tu masuk paling mudah kan. Orang buat kita tak payah. Sebab yang kena kalih ataupun ubah masuk tu. Orang buat, kita buat, orang lain tak payah. Nak bagi kita buat. Maksudnya ada orang sembahyang jenazah, okey, yang lain tak dosa dah. Tapi kalau tak ada langsung orang sembahyang jenazah dekat mayat tu, yang Islam tu, semua orang berdosa. Tamam. Jadi Jumaat itu fardu ain. Ke atas apa fardu ain? Ala kulli muslim, ke atas setiap orang Islam. Maksudnya tak wajib ke atas orang kafir. Ni syarat wajib yang disebut muslim, zakarin, hurin, hadirin bil azin, dipanggil syarat wajib. Apa maksud syarat wajib? Syarat-syarat ni, siapa yang ada syarat ni maka dia wajib sembahyang Jumaat. Syarat wajib dia ada dua kan. Syarat tu ada syarat sah dengan syarat wajib. Yang ni syarat wajib. Syarat wajib. Syarat sah dia tak sebut dalam ni. Yang tak sebut dalam kitab ni. Syarat wajib Jumaat adalah yang pertama Islam. Orang kafir tak wajib solat Jumaat, tapi dia dikira berdosa juga, tak banyak Jumaat. Lepas tu dia masuk neraka ke? Memang dia masuk neraka dah pun. Sebab dia bukan Islam. Zakarin maksudnya lelaki. Kalau perempuan tidak wajib solat Jumaat. Hurin, merdeka, bukan hamba. Kalau hamba tidak wajib solat Jumaat. Kalau dia nak sembahyang Jumaat juga, sah ke tak? Sah. Perlu sembahyang Zuhur ke tak? Tak perlu. Orang perempuan wajib sembahyang Jumaat tak? Tak wajib. Kalau nak sembahyang, sah. Sah. Perlu sembahyang Zuhur tak? Tak. Sebab dia sembahyang Jumaat tu dah kira sembahyang Zuhur lah. Walaupun tak wajib bagi dia. Kalau dia nak sembahyang tak ada masalah. Tapi pergi, jangan duduk dengan sah orang lelaki ya. Ada setengah tempat yang orang perempuan pergi sembahyang Jumaat. Bukan di Malaysia lah.
Hadirin. Hadirin maksudnya orang yang mustautin ataupun bermukim. Maksudnya la tajibu 'alal musafir, tidak wajib ke atas orang musafir. Orang musafir tak wajib solat Jumaat dengan syarat dia keluar mula musafir tu, dengan syarat dia mulakan musafir dia itu sebelum subuh hari Jumaat. Orang nak musafir, kalau dia tak nak solat Jumaat ataupun orang musafir yang keluar sebelum subuh pada hari Jumaat, dia tak wajib solat Jumaat. Kalau dia nak sembahyang Jumaat, boleh, sah dan tak perlu solat zuhur. Tetapi nanti dalam ni tak sebutlah, nanti kita baca syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat mesti 40 orang. 40 orang. Jadi kalau perempuan, hamba, orang musafir sembahyang Jumaat, mereka ni tidak dikira daripada 40 tu. Faham tak? Yang nak dikira daripada 40 tu orang lelaki yang merdeka, yang mustautin. Yang mustautin sahaja yang dikira 40. Termasuk antum ni 40 orang, 70 orang pergi sembahyang kat Sufas tu, tak dikira sebagai 40. Tapi antum wajib sembahyang. Faham tak? Kalau ada jemaah Sufas tu yang cukup syarat, lelaki, merdeka, mustautin, kan? Pergi sembahyang Jumaat. 39 orang, tak cukup seorang lagi, 40. Tak boleh sembahyang Jumaat. Tak apa, saya angkut geng tazkiyah 70 orang. Tak sama. 70 orang budak tazkiyah dengan seorang daripada penduduk Sufas. Tak boleh menggantikan seorang. Sebab apa? Antum bukan mustautin. Kalau Taha dia dikira orang sini, boleh lah. Sebab dia rumah dekat sini kat Bukit Indah. Tapi Bukit Indah tu dia punya qaryah Bukit Indah, kan? Bukan Sufas, bukan masjid, bukan surau kita sini. Okey. Allahu akbar. Bila uzran syar'i? Tadi nak sebut tadi apa? Kena sembahyang, kena keluar sebelum subuh pada hari Jumaat. Kalau tak nak solat Jumaat. Kata Ustaz, saya keluar hari Khamis. Hari Khamis tu sebelum subuh tu. Hari Khamis tu sebelum subuh hari Jumaat tak? Betul tu. Keluar hari Rabu, keluar hari apa kan? Kalau nak keluar hari Jumaat tu, keluar sebelum subuh. Contohnya nak pergi ke mana kan? Nak flight. Keluarlah sebelum subuh. Keluar daripada tempat nanti, dari kawasan nanti. Kalau di sini contohnya khilaf ulama lah, keluar nak mula musafir tu start daripada mana? Ada yang kata keluar daripada daerah, ada yang kata keluar daripada taman perumahan pun mungkin boleh dikira ikut. Sekarang ni macam padat penduduk kan. Nak ihtiyat, kita keluar daripada daerah kita. Nak hati-hatinya, keluar daripada daerah Ampang, dah kira start musafir. Keluar daripada daerah Ampang, sembahyanglah surau apa kat sebelah daerah satu lagi. Kalau nak pergi KLIA, nak naik flight, sembahyanglah kat RNR, kat Seri Kembangan ke, kat area RTP tu kan. Ataupun tak kisahlah, keluar daripada Ampang pun dah boleh sembahyang subuh situ, dia kira dah start musafir. Yang penting keluar sebelum subuh. Faham? Maksudnya hari tu anta tak sembahyang Jumaat, tak wajib solat Jumaat, zuhur kena sembahyang lah. Kalau nak sembahyang Jumaat juga sembahyang, tak ada masalah. Bila uzran syar'i, tanpa keuzuran syar'i. Maksudnya orang yang tidak ada keuzuran, dia wajib sembahyang Jumaat. Kalau ada keuzuran syar'i, tak wajib sembahyang Jumaat. Kal marad, seperti sakit. Sakit apa? Sakit apa yang tak boleh sembahyang Jumaat ni? Tengok sini. Dia kata sini 86. Ai idza syaqqa alaihi al-hudur kama syaqqa al-mashi fil matar. Wa amma tamrid fa huwa al-iqamah lil i'tina' bil marid min nahwi zawjah wa yakunu lil marid alladhi la muta'ahhid lahu aw kanu ya'nasmi. Okey. Anta kena baca dalam kitab lain dipanggil a'dzarul jum'ah wal jamaah, keuzuran Jumaat dan jemaah. Keuzuran Jumaat dan jemaah dipanggil a'dzar Jum'ah wal jamaah, keuzuran untuk solat Jumaat ataupun solat jemaah. Siapa yang ada keuzuran ni, dia tak perlu sembahyang, tak perlu pergi Jumaat dan tak perlu pergi jemaah. Ada tak sini? Ada pun. Tapi banyak nak baca pun.
Antara dia sebut contoh dalam ni dua je, iaitu sakit dan hujan. Jadi point pula kat hujan ni. Hujan, Ustaz, hujan tak wajib Jumaat. Ustaz suruh kami pergi Jumaat juga. Ada syarat dia. Bukan semua hujan. Okey. Marad, sakit. Sakit apa? Di bawah tu dia tulis idza syaqqa alaihi al-hudur. Apabila susah untuk hadir Jumaat. Sakit apa yang susah untuk hadir Jumaat? Sakit apa susah untuk hadir Jumaat? Jenis sakit pening, tahu pening. Pusing kalau jalan dia nak robah, jatuh. Itu kira masyakkah, susah. Ataupun sakit yang jenis cirit-birit, ulang tandas, kejap-kejap tandas. Nak pergi Jumaat macam mana? Kejap-kejap tandas, duduk parking tepi tandas saja. Susah. Sakit yang jenis macam tu. Sakit yang terlantar, tak larat nak bangun. Sakit apa? Sakit gigi. Sakit gusi bengkak. Kuku, potong kuku sikit, terlebih potong, luka. Saya sakit, saya tak wajib Jumaat. Siapa dia cakap macam tu? Bukan semua sakit. Sebab tu, bila ada pelajar yang gatal-gatal, sakit gatal-gatal tu, gatal-gatal, sakit gatal-gatal sikit-sikit macam tu, tak ada masalah nak pergi Jemaah dengan Jumaat. Sebab tu nak kata masuk kelas je. Gatal-gatal pun nak balik. Bila doktor kata takut berjangkit, itu kita boleh bagi balik. Tapi berjangkit tu kalau dia ada apa? Duduk kongsi pakaian, kongsi kain basah, kongsi apa. Kalau duduk biasanya mana nak berjangkitnya? Faham? Jadi yang apa? Sakit yang biasa-biasa itu tak. Kata saya sakit ni, sakit apa? Sakit darah tinggi. Darah tinggi, pergilah Jumaat. Sakit jantung, masa tengah sakit jantung, main serangan jantung tu tak wajib Jumaat. Tapi saya ni doktor sahkan ada kencing manis, jadi saya tak wajib Jumaat. Tak wajib Jumaat, pakai duduk kurung dalam bilik macam tu, tak payah pergi mana. Keluar pun tempat lain boleh. Tu bukan sakit yang jenis sakit, ada rasa sakit tau, nak bangun tak larat, lumpuh, kena orang angkat apa semua, itu dikira sakit yang diuzurkan syarak. Matar, hujan. Hujan ni ada syarat dia. Dari sini in balla dalam kitab ni, in balla thawbahu wa lam yajid kinnan. Jika basah bajunya dan tidak ada payung. Pergi sana tak ada payung, basah baju. Kami uzur Ustaz, tak ada payung. Payung tu bukan syarat payung. Benda yang boleh lindung daripada basah hujan. Naik van. Ada kereta tak? Ada. Ada van tak? Ada. Ada Grab tak? Ada. Wajib Jumaat. Sebab apa? Kalau jenis waktu yang payung tak ada, semua tak ada, kalau pergi tu basah habis, kuyup, itu barulah uzur syar'i hujan tu. Ni hujan renyai-renyai. Dulu kami kat sekolah dulu, asrama kat luar kan. Asrama luar kat sekolah. Kena berjalan kaki pergi sekolah. Kalau hujan je, pagi lah macam semalam hujan kan. Lepas subuh hujan. Semua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Tak payah pergi sekolah. Kenapa tak pergi sekolah? Sembahyang Jumaat pun tak wajib. Bukan sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat pun tak wajib kalau hujan ni. Terus tidur semua, tarik selimut. Antum tak boleh buat sini. Sebab antum duduk dalam satu bangunan. Ustaz, hari ni tak wajib. Kenapa tak masuk kelas? Solat Jumaat pun tak wajib Ustaz kalau hujan. Kalau hujan, kalau antum pergi Jumaat kat surau, kat masjid, ni antum duduk satu bangunan. Itu tak jadi alasan lah. Faham? Okey. Jika basah bajunya dan tidak ada payung ataupun benda yang melindungi daripada basah tu, kita akan cari payung untuk antum. Cari payung bagi semua boleh pergi Jumaat dalam keadaan tidak basah. Bahkan orang yang dia bukan mesti payung je, baju hujan boleh. Setengah negara tu kan jenis jalan tak pakai payung, pakai baju hujan je. Pergi jalan tak masalah, tak basah. Bahkan orang akan yang jaga Jumaat ni, dia akan pergi walaupun basah. Dia akan pergi dalam keadaan basah tu, dia akan bawa baju salin, dia akan salin kat masjid. Nak sembahyang Jumaat semua sekali. Bukan nak cari alasan untuk kita tak hadir. Faham? Ada banyak lagi kalau ni kita berhenti kat sini. Kalau uzur syar'i ni, a'dzarul Jumaah wal Jamaah ni maksudnya apa? Keuzuran untuk tidak hadir Jumaat ataupun Jemaah. Kalau orang tu
dia tak hadir, dia tetap akan dapat pahala. Orang yang tak hadir ni, ada keuzuran ni, dia akan dapat pahala juga walaupun dia tak hadir. Yang pertama, kalau sebab uzur tu uzur syar'i. Yang kedua, kalau dia memang jenis hadir. Contoh sebenarnya jemaah. Orang tak hadir sebenarnya jemaah dapat pahala tak? Dapat pahala. Kalau dia tak hadir sebenarnya jemaah. Tapi yang pertama dengan sebab uzur syar'i. Yang kedua, dia memang jenis hadir. Setiap waktu dia hadir. Kalau memang tak pernah hadir, tiba-tiba tak dapat pahala. Oh, saya tak pergi sebab uzur syar'i. Pernah hadir tak? Tak pernah. Nak dapat pahala macam mana? Macam zaman Covid tu kan orang keluar banyak hadis. Kata siapa tak pergi jemaah pun dapat pahala juga. Sebab apa? Sebab ada masalah wabak kan. Ada lagi syarat, beberapa syarat di sini. Okey, apa syarat uzur ni? Yang pertama hujan. Yang kedua, ni anda baca sekali lalu. Yang pertama hujan dengan syarat tadi. Yang kedua, syiddatul rih bil lail. Angin yang terlalu kuat pada waktu malam. Angin ribut kuat. Nak keluar Jumaah juga. Hantar keluar Jumaah mungkin hantar terbang sekali. Contohlah. Yang ketiga, syiddatul ju' wal atash. Terlalu lapar dan dahaga. Uzur main Jumaah dengan Jumaat. Tapi, ada tapi. Bihadrati ma'kul au masyrub. Dengan adanya makanan dan minuman kat depan tu. Maksudnya dah dihidangkan. Makan dulu. Barulah pergi Jumaat ataupun Jemaah. Itu kalau syiddah, terlalu lapar. Lapar boleh tahan lagi, tak masalah. Ni saya puasa ni Zat, tak wajib Jumaat. Tak pergi. Tak masalah. Dia dikira kalau lapar sangat. Kalau tak makan boleh mati. Itu. Yang keempat, syiddatul barad wal har. Terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Taktirul suquf ni masalah hujan kat tadi. Ada macam laluan berbumbung untuk pergi ke masjid, tapi bumbung tu bocor, boleh basah. Itu pun uzur. Kalau baca ni ramai yang tak pergi jemaah ni. Ni kalau dia boleh basah lah. Zalzalah ni gempa bumi. Gempa bumi nak pergi. Yang ketujuh, wahal ni lumpur, tanah becak kan. Kalau pergi mungkin nanti akan licin jatuh. Tu kalau ada jalan tu sahaja. Sekarang ni tak ada lah lumpur-lumpur ni. Ada tepi ni je pun. Tepi ni. Tu pun bukan terlalu situ. Kan? Jalan ni banyak, boleh lalu jalan lain. Kasratul salij wal barat. Salji tebal ataupun sejuk sangat. Barat ni sebenarnya embun. Tapi ni kalau masyaqqah, dia semua ni kesimpulan dia benda yang menyusahkan untuk hadir. Menyusah sangat lah. Ni ada lagi. Apa ni? Samun punya. Tatwilul imam. Ziyadah halal masyru'. Imam panjang sangat. Imam baca panjang sangat. Daripada yang disyariatkan. Baca banyak ni, dia baca panjang sangat. Ataupun tarkul imam sunnah maqsudah. Imam meninggalkan sunat-sunat yang ditentukan. Maksudnya sunat tu sepatutnya kena buat. Contoh macam sunat dalam solat tu sepatutnya kena buat, tapi imam tak buat, pun boleh tinggalkan jemaah tu. Yang ke-12, sakit yang susah untuk hadir, seperti sakit yang macam orang susah nak berjalan pergi ke hujan sebab hujan tadi kan. Itu dia susah. Yang 13, tamrid ni bukan sakit, dia menjaga orang sakit. Yang tidak ada orang jaga, ataupun orang sakit tu suka dia yang jaga. Contohnya isteri sakit, dia nak suami dia yang jaga. Dia tak perlu pergi. Ya'nas bihi ni maksudnya dia suka suami dia yang jaga, dia tak suka orang lain. Jadi suami tak perlu pergi solat Jumaat. Wa mithluhu az-zaujah. Dia kata seperti zaujah, isteri, sihir, ipar, mamluk, hamba, sadiq, kawan. Kawan. Bukan, ni tak masuk lagi. Silap. Isyraful qarib alal maut. Menjaga orang yang dekat yang nak meninggal. Tengah nazak. Tiba-tiba solat Jumaat. Kawan nazak ni. Solat Jumaat. Tak apa, hang nazak saya. Aku nak pergi Jumaat. Kan macam tu. Saya dia mati seorang-seorang. Jaga dia. Wa illam ya'nas bihi, walaupun orang tu tak suka dia jaga. Nak mati dah, tak suka aku jaga. Tak apa yang jaga kan. Jaga. Wa mithlu zaujah, ni baru maksud zaujah. Kalau isteri dia nak meninggal, ataupun sihir, ipar, duai, mamluk, hamba, sadiq, kawan nak meninggal, ustaz pun.
mu'tiq wal atiq. Ni hamba. Okey, khauf ala nafsihi aw ardihi aw malihi aw ikhtisasi, bimbang ke atas dirinya ataupun isterinya ataupun hartanya atau anak-anak isteri dia semua. Bimbang apa? Kalau dia pergi takut ada orang jahat. Main macam contoh zaman perang, zaman orang apa, tempat yang tak selamat lah. Kalau dia keluar, nanti ada orang tangkap anak bini dia ke apa, ataupun orang curi harta benda dia apa. Sekarang ni tak boleh lah. Sekarang ni selamat semua. Mulazamah gharimihi lahu. Apa dia? Tak keluar pergi jemaah sebab orang yang dia hutang, dia ni berhutang dengan orang yang tuan punya hutang tu, yang bagi duit kat dia tu, duk cari dia. Duk cari dia, mana budak ni kan. Mulazamah maksudnya orang sentiasa dia ikut dia. Alung ke siapa kan, dia ikut dia. Dia tak perlu jadi jemaah dengan jemaah. Itu kalau dia tak mampu bayar. Fayu'dzar idza kana mu'siran. Kalau dia tu memang tak mampu bayar. Banyak saya nak baca, ada 30. Baru nanti kita dah lewat lah. Yang tak nak sekolah pula. Ada satu lagi yang anda nak baca sini. Faqdu thawbin la'iq bihi. Ketiadaan pakaian yang layak baginya. Seperti kafaqdil imamah liman ya'tadul khuruj biha. Seperti ketiadaan serban bagi orang yang kebiasaannya pakai serban. Macam ulama lah. Cerita ni tak ada. Ulama, contohlah macam Habib yang keluar mana memang pakai serban. Pergi Jumaat mesti pakai. Tiba-tiba hari tu serban basah ataupun serban hilang ke apa. Nak keluar dalam keadaan pakaian yang tak layak bagi dia, kedudukan dia sebagai seorang ulama. Tak wajib keluar. Tak pergi Jumaat tak apa. Kalau hantar yang jenis kita ni tak apa, pakai seluar pendek yang bawah lutut pun tak apa. Kan orang tak kata apa. Orang tak kenal. Tamam. Ada lagi 24. Simanun mufrid, terlalu gemuk sangat. Tapi saya jadi alasan pula tak mau pergi langsung kan. Layali zafaf fil maghrib wal isya, malam-malam pengantin baru. Bagi semayang maghrib dan isya, tak wajib pergi. Duduk di rumah je lah, dengan bini baru dapat. Allah alam. Nanti kita baca. Maksudnya benda-benda yang ni kalau ada, dia tak wajib pergi Jumaat. Bagaimana kalau orang musafir tu dia keluar lepas subuh tetapi dalam perjalanan tiada masjid untuk solat Jumaat? Adakah wajib solat Jumaat? Dia wajib cari. Kalau dia tak semayang, dia maksudnya orang yang meninggalkan Jumaat lah. Sebab tu kalau hantar musafir keluar lepas subuh hari Jumaat, hantar kena cari masjid awal sikit. Pukul 11, 10 tu dah cari, tengok siap lah, kena rancang perjalanan. Dia masalah sekarang ni satu je. Masalah berkenaan dengan naik bas. Bas tu lepas subuh. Kalau hantar nak keluar daripada masalah ni, keluarlah awal. Pergi ke stesen bas tu. Maksudnya keluar daripada rumah hantar tu awal. Tak kisah hantar pergi mana pun. Yang penting hantar mula musafir dulu. Kan? Lepas tu kita, kalau macam orang pergi naik kapal terbang pun, kapal terbang pagi, pukul 10. Kena pergi tempat lain dulu. Kalau tak mau sembahyang Jumaat. Sebab ni hantar tanya soalan, kalau tak jumpa masjid. Kalau nak terbang, nak jumpa masjid kat mana? Takkan abang kata turun Ustaz, saya nak sembahyang Jumaat. Dia buka pintu, dia lepas hantar turunnya. Tamam. Wallahu a'lam. Macam ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا واسلحنا كل شؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت
وأكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ما إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في الإناس شفاء وعلى آل الكرام شرفا وعلى صحب المسابه الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا مما خلف أمرك وعساك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على الأوضاع أشرفنا تغسل لكل حبا واستلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد التشي سحبي والحمد لإلهي في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته.